atau kuyu. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan berkukuh kerjasama parti politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini menghimpunkan kira-kira 10,000 perwakilan daripada 19 parti politik dalam gabungan Kerajaan Perpaduan. Konvensyen yang buat julung kali diadakan ini menjadi medan mengukuhkan kerjasama untuk membangunkan semula negara dan bukan sekadar membahaskan isu politik. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Dian Fatihah Maknoh di WTC. Baik, terima kasih. Seawal 8.30 pagi tadi, para perwakilan terdiri daripada delegasi parti politik, pemimpin parti, penyokong, pendukung kerajaan perpaduan serta orang awam hadir ke WTC KL bagi sama-sama menghadiri peristiwa bersejarah pada hari ini. Konvensyen yang diadakan buat julung kali ini membuka tirai dengan Konvensyen Nasional Wanita Kerajaan Perpaduan dan Konvensyen Nasional Pemuda Puteri Kerajaan Perpaduan yang diadakan secara serentak pada pagi tadi. Dan seterusnya, usai kedua-duanya, 3 subsesi dialog dinamakan Bicara Rakyat akan diadakan pada pukul 2 petang nanti, membabitkan 3 diskusi yang bakal membicarakan berkenaan isu memperkasa ekonomi rakyat, membina negara bangsa dan Malaysia Madani. Seterusnya, pengerusi parti gabungan yang membentuk kerajaan perpaduan khususnya Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah mengambil tempat untuk berucap pada pukul 3 petang nanti di Dewan Merdeka. Kemuncak konvensyen nanti, pengerusi Sekretariat Kerajaan Perpaduan Malaysia yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat beliau berkenaan hala tuju kerajaan ke arah manfaat kepada rakyat dan negara. Konvensyen ini juga sudah semestinya menjadi platform bagi mengukuhkan lagi perpaduan antara semua parti yang bekerjasama di bawah konsep Malaysia Madani yang digagaskan Perdana Menteri. Untuk rekod, konvensyen berskala besar ini diadakan buat julung-julung kalinya selepas 6 bulan kerajaan ditubuhkan pasca pilihan raya umum PRU ke-15. Jadi sama-sama kita nantikan amanat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim petang nanti akan disiarkan secara langsung di TV1. Jadi sekian perkembangan dari WTC KL, kembali ke Angkasa Puri. Dian, terima kasih. Kira-kira 300 petugas dalam kalangan penduduk kampung seluruh daerah Gombak terlibat dalam proses persediaan juadah sempena Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani Selangor malam ini. Perincian lanjut langsung bersama wartawan Zanariah Zainal Abidin di lokasi. Baiklah, terima kasih rakan tugas di studio. Untuk makluman, saya ketiga ini berada di Dewan Beringin di Taman Seri Gombak ini. Nak tahu kenapa saya ada di sini? Kita bersama dengan Datuk Seri Amiruddin Syahari, dan untuk mengetahui mengenai program di sini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Seri, apa istimewa yang ada di sini pada pagi ini? Kira-kira ada 200 ke 300 orang pekerja-pekerja dan petugas di kalangan kampung-kampung seluruh daerah Gombak. Kita ada 4 mukim, Mukim Rawang, Mukim Setapak, Mukim Ulu Kelang dan Mukim Batu. 4 mukim ni ketua-ketua kampungnya berkumpul dan bersama dengan ahli-ahli masyarakat kampung yang dibawa untuk memasak bagi persediaan juadah pada malam ini sempena dengan sambutan Aidilfitri, kita sambut Aidilfitri dan kita Selangor Aidilfitri dan juga Rumah Terbuka Malaysia Madani yang dianjurkan bersekali di Gombak pada malam ini. Datuk Seri, sebelum ni 8 daerah kita dah dijelajah Datuk Seri, jelajah kita Selangor Aidilfitri. Malam ini kelainannya Datuk Seri? Kelainannya sedikit kelainan kerana juadahnya disediakan melalui program Rewang Sekampung. Kita hanya ada 3 lokasi, iaitu di Sabak Bernam, di Kelang dan juga di Gombak. Di tempat-tempat lain biasanya serve by caterer. Malam ini masih ada di serve by caterer, ada sebahagian jabatan-jabatan menyediakan juadah sebagaimana lazimnya, tetapi ada juadah istimewa yang dimasak oleh penduduk-penduduk dan masyarakat kampung amnya.
Dan yang kedua, malam ni persembahan daripada M. Nasir dan juga Dayang Nur Faizah yang saya rasa banyak peminatnya yang ada di sini, dan juga kehadiran Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Di tempat-tempat lain tidak ada kehadiran Menteri-Menteri Kabinet ataupun Perdana Menteri. Hanya di Kelang ada kehadiran ataupun keberangkatan Duli Yang Maha Sultan Selangor pada tempoh hari di waktu di Kelang. Jadi kelainan itu saya percaya akan menarik lebih ramai hadir, dan juga keterlibatan masyarakat yang lebih ramai, apatah lagi sambutan rumah terbuka merupakan budaya kita ketika sambutan Aidilfitri di minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat Aidilfitri. Dari segi makanan, Dato' Seri, kalau di Sabah Bernam, Kuala Selangor, nasi ambeng. Kalau di Gombak ni sendiri, apa, Dato' Seri? Sebahagiannya ada kaitan dengan masyarakat Minang, sebab orang Minang di sini agak ramai komunitinya. Jadi rendang yang dimasak ataupun lemang. Kita ada lemang daun lirik yang saya rasa agak istimewa, tak ada di tempat-tempat lain. Dan juga juadah-juadah lain. Ada makanan kampung yang disiapkan seperti sayur campur, seperti ikan masin dan sebagainya. Yang saya percaya pelbagai aneka juadah yang ditawarkan dan dikemukakan yang kita sediakan, yang tidak hanya makanan ketika biasa Aidilfitri, ketupat, lemang, tetapi makanan-makanan yang makanan kampung ataupun makanan tradisi masyarakat Minang yang boleh dirasa dan dinikmati di sini. Dato' Seri, sekali lagi mungkin Dato' Seri boleh mengajak orang ramai datang ke program pada malam ini. Kepada seluruh rakyat negeri Selangor dan tidak ketinggalan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jiran kita sebelah saja. Boleh bersama-sama di jamuan Aidilfitri Malaysia Madani dan jamuan Aidilfitri Jelajah Kita Selangor Aidilfitri yang akan dianjurkan di tapak komersial fasa ketiga Seri Gombak. Dan semua boleh datang awal, insya-Allah. Yang Amat Bawa Perdana Menteri akan bersama kita daripada jam 8.30 malam sehinggalah kira jam 10 malam untuk meraihkan dan bertemu, beramah serta menghadiri jamuan Aidilfitri dan Rumah Terbuka Malaysia Madani pada malam ini. Terima kasih, Dato' Seri. Untuk itu, saya kira setakat ini dulu laporan saya. Apapun kepada warga Gombak, jangan lupa datang beramai-ramai malam ini. Bukan saja dapat berjumpa dengan Dato' Seri Amiruddin Syari, kita juga dapat berjumpa dengan Perdana Menteri kita, Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kembali kepada studio. Silakan. Zanaria, terima kasih. 5 petugas media radio televisyen Malaysia RTM akan berangkat ke Tanah Suci Mekah hari ini demi membawakan perkembangan langsung ibadah haji menerusi program Salam Baitullah edisi ke-18. Kita terus saja bersama wartawan Aisyah Hisham yang ketika ini di Movenpick Sepang. Aisyah. Baik, terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum, hari ini para petugas haji dan media RTM akan berlepas ke Tanah Suci untuk liputan ibadah haji musim ini 1444 Hijrah. Dan lebih menarik, tahun ini sekali lagi tim Salam Baitullah dengan kerjasama tabung haji bakal menyajikan konten-konten yang jauh lebih mantap selain perkembangan informatif dari semasa ke semasa. Dan untuk itu bersama dengan saya, tim media RTM, tim Salam Baitullah ada 4 orang semuanya, kacak-kacak semuanya, muka pun berseri-seri, belum sampai Tanah Suci lagi dah berseri, alhamdulillah. Ya, Faiz, kita ada Anas, ada Azrul dan Rafi. Baiklah, Faiz, boleh berikan sedikit perkongsian mungkin dari segi pengisian program ke? Okay, alhamdulillah tahun ini RTM menghantar 4 petugas media bersama dengan tabung haji dalam kita bersama-sama membuat liputan berita, harian berita RTM dan juga untuk program Salam Baitullah yang insya-Allah akan bermula 17 hingga 30 Jun nanti. Saya rasa tahun ini kita dah kembali kepada jemaah yang ramai di Tanah Suci nanti. Saya rasa cabaran dia agak besarlah untuk kita sampaikan liputan yang terbaik untuk jemaah di sana dan juga keluarga serta rakyat Malaysia di sini, insya-Allah. Apa agaknya kelainan kali ini? Kelainan untuk Salam Baitullah kita dah rancang, insya-Allah kita akan ketengahkan mungkin di pada Arafah nanti mungkin kita akan bawakan gambaran yang lebih lah untuk rakyat dan juga untuk rakyat Malaysia sendiri dan jemaah-jemaah ataupun keluarga jemaah di sini, insya-Allah. Untuk Anas, bagi penyampaian berita di sana nanti, yang saya tahu dimaklumkan tentang cabaran mungkin berkait dengan tema tu sendiri, tema Arafah tu. Mungkin dah dijangkakan apa cabaran kat sana? Seperti yang Faiz, sahabat saya cakap, cabaran kita tahun ni pertambahan jemaah seperti sebelum PKP.
sebelum adanya COVID. Jadi cabaran tu kita nak tunjukkan kepada waris-waris jemaah khususnya di tanah air macam mana suasana di Arafah ketika tu secara langsung. Bagi saya dari berita pula, saya secara liputan harian kita dah bawa start bila kita tiba di Tanah Suci, nanti kita dah liputan harian tu kita dah bawakan, terutama dari segi persiapan petugas-petugas yang akan bertolak hari ini, dan ketika ketibaan KT1 nanti pun kita dah akan cuba bawakan sedaya upaya kami untuk live yang sekerap yang boleh lah untuk gambaran khususnya penonton di Malaysia. Baiklah, terima kasih buat keempat-empat tim Salam Baitullah kita, dan semoga segala perancangan yang telah diatur itu dapat dilaksanakan dengan baik insya-Allah, dan sama-samalah kita doakan para petugas kita diberikan kesihatan yang baik dan dapat menjalankan tugas dengan lancar di sana. Dan untuk itu sekian saja dari saya langsung di KLIA ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik Aisyah, terima kasih. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu. Turut menitipkan ucapan yang sama, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Mina Maimunah Iskandariah. Ucapan Seri Paduka berdua dizahirkan menerusi poster Selamat Hari Ibu yang dimuat naik di Facebook Istana Negara. Selamat Hari Ibu, Ibu Suri Hatiku. Demikian catatan di poster berkenaan. 27 tahun mengasuh dan membesarkan anak istimewa bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, pengalaman itu secara tidak langsung mendorong pelakon Zarina Zainuddin agar lebih cekal dalam menghadapi kehidupannya sebagai ibu, aktris dan usahawan. Sempena Hari Ibu, ikuti laporan Sazwani Samsu menyingkap pengorbanan beliau membesarkan dua anak istimewa itu. Kekal cantik, ramah dengan senyuman. Di sebalik sosok wanita ini, umum mengetahui kehebatan beliau dalam menyeimbangkan karya lakonan dan perniagaan pulut miliknya. Namun lebih mengagumkan kecekalan beliau dalam membesarkan anak kembar istimewanya Muhammad Razil Azrai dan Muhammad Raizal Azrai. Mula-mula macam susah kita nak terima keadaan tu kan. Tapi lama-lama kita realise tahu, budak ni banyak ajar kita. Banyak mengajar kita tentang apa yang kita sendiri tak tahu. Diorang lebih sistematik. Diorang lebih pancul dengan apa-apa waktulah. Dan benda tu dia ada satu macam mesti buat. Dia ada sikap macam tu. Kita nak kena buat sampai habis. Mengakui terkadang lelah dikala mengorak aktiviti antara lakonan dan perniagaan, namun semuanya diubati dengan kasih sayang kedua anak terunanya. Memang penat, hari-hari penat. Kadang-kadang nak naik tangga pun tak larat. Tapi life must go on. Kalau kita kata kita penat, bagi saya lah, kalau saya kata sakitnya, sakitlah. Kalau saya kata sakitnya, saya makan ubat baik. Dia akan jaga. Kalau saya asal, kalau akak sakit, dia ambil Panadol. Baik, makan Panadol ibu. Are you okay ibu? What's wrong with you? Ibu kena jaga kesihatan. Ibu kena minum air banyak ibu. Dehydrated. Ibu jangan keluar panas-panas ibu. Sosok ibu ini mengakui perilaku anak istimewa berbeza, tetapi ia bukan alasan untuk mengekang mereka daripada menjalani kehidupan biasa. Untuk mereka yang ada anak istimewa, Kak Ina harapkan berilah kasih sayang sepenuhnya pada anak, rawatlah dia, belailah dia. Bila kita ada masa, kita bawa dia keluar jalan-jalan. Bagi dia rasa macam orang lain rasa. Anak tu sebenarnya dia lebih percayakan ibu bapa dia. Kan? Orang yang boleh rapat adalah ibu bapa. Jadi kalau kita biarkan dia, kesian dia. Dia tak ada orang yang betul-betul dia boleh percayakan. Melainkan ibu bapa sendiri.
ibu bukanlah satu tanggungjawab yang mudah. Apatah lagi perlu mengasuh dan membesarkan 2 anak istimewa yang menuntut kecekalan hati yang begitu tinggi. Sempena Hari Ibu, hargai ratu hati anda kerana sesungguhnya pengorbanan mereka tiada balasan. Sazwani Samsu, RTM. Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia JHEV diminta untuk membuka satu lagi cawangan untuk berkhidmat kepada veteran tentera. Ini kerana satu cawangan sedia ada di Kota Baru perlu menguruskan khidmat veteran tentera di Kelantan dan juga Terengganu. Saya nak supaya veteran-veteran berdaftar dan juga veteran-veteran ini sentiasa berhubung dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran melalui persatuan masing-masing. Sebab persatuan banyak. Persatuan PBATM dan juga yang lain-lain. Kerana kadang-kadang kemampuan pejabat Jabatan Hal Ehwal Veteran ini dia tak mampu untuk dapat menghubungi secara terus. Jadi persatuan macam PBATM mempunyai tanggungjawab dan tugas yang besar untuk memastikan hubungan antara ATM, MINDEF ini melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran ini dengan veteran-veteran kita dapat sentiasa orang kata ada 2 hala ya? Dan kebajikan mereka sentiasa terbela. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM di Dewan Orang Ramai Kampung Kancung Rantau. Selain itu, beliau turut memaklumkan JHEV perlu memainkan peranan dalam menjaga kebajikan veteran tentera dan sentiasa memastikan wujud hubungan 2 hala antara veteran tentera dengan Kementerian Pertahanan dan ATM. Bagi menangani masalah bekalan gangguan air, Kerajaan Negeri Selangor sedang melaksanakan projek skim jaminan air mentah yang dijangka siap Oktober ini. Projek melibatkan belanja lebih 300 juta ringgit itu mampu mengurangkan risiko pencemaran dari hulu ke hilir Sungai Selangor. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, projek merangkumi 4 fasa itu juga bertujuan memastikan bekalan air mentah mencukupi sekiranya Selangor menghadapi musim kemarau. Beliau turut menambah, berdasarkan laporan daripada Lembaga Urus Air Selangor Luas, semua empangan di Selangor mampu bertahan 4 hingga 6 bulan sekiranya Selangor berdepan cuaca panas atau fenomena El Nino. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jelajah Kita Selangor Aidilfitri, daerah Kuala Selangor di Padang Awam Bukit Badung Ijuk malam tadi. Ekonomi Sarawak menunjukkan perkembangan positif. Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, ia terbukti dengan sumbangan zakat perniagaan daripada beberapa agensi-agensi berkaitan kerajaan. Antara penyumbang zakat terbesar tahun ini termasuk Lembaga Kemajuan dan Lindungan Tanah LCDA sebanyak 2 bilion ringgit dan Syarikat Petroleum Sarawak Petros sebanyak 1 juta ringgit. Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada Majlis Kesyukuran Aidilfitri Anjuran Agensi Islam Sarawak di Dewan Hikmah Kuching. Dalam majlis itu juga beliau menyeru masyarakat Islam untuk memperkukuhkan perpaduan tanpa mengira agama. Tanpa toleransi yang padu akan menjejaskan keharmonian yang dipelihara Sarawak selama ini. Sebanyak 16 gerai makanan melibatkan 16 agensi Islam menyajikan pelbagai juadah dalam majlis itu. Kebersamaan pemimpin politik di pusat dan negeri amat penting demi memberi keuntungan terutamanya kepada pembangunan yang diharapkan rakyat. Justru rakyat Kedah perlu memanfaatkan peluang sebaik mungkin dalam pilihan raya negeri PRN yang bakal diadakan tidak lama lagi. Pengerusi Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Kedah, Datuk Seri Mazir Khalid berkata, menerusi kebersamaan itu, projek-projek pembangunan daripada Kerajaan Persekutuan dapat dilaksanakan dengan lancar di peringkat kerajaan negeri. Dalam konsep demokrasi seperti di Malaysia ni, kita ada Kerajaan Persekutuan dan kita ada kerajaan negeri. Sememangnya tak ada masalah siapa memerintah di negeri pun, siapa memerintah di persekutuan. Tapi yang masalahnya, apa yang
berlaku di Kedah ni, kepimpinan kerajaan PN di Kedah ni bergaduh dengan kerajaan persekutuan di Kuala Lumpur dalam pelbagai bidang. Jadi sebaiknya kerajaan negeri pun kerajaan BNPH, kerajaan perpaduan, di persekutuan pun kerajaan itu maksudnya kalih bagi sama. Beliau berkata kepada media selepas hadir pada jamuan Aidilfitri Kuala Kedah yang turut dihadiri Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Ketua UMNO bahagian Kuala Kedah Datuk Abdul Muttalib Harun. Frederick Maldini, 25 tahun, dinobat sebagai Johan Kemuncak pertandingan akhir SAPE Junior 2023. Kemuncak SAPE berkenaan telah berlangsung di Auditorium P. Ramlee, Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak RTM Kuching malam tadi. Seramai 6 finalis berentap pada malam kemuncak pertandingan. Naib Johan menjadi milik Aaron Junior Ibas Parum 18 tahun juga dari Kuching dan manakala Ernest Veneman Amut dari Sibu di tempat ketiga. Frederick atau lebih dikenali sebagai SAPE Guru di laman YouTube berharap kemenangan akan membantunya melangkah lebih jauh dalam industri muzik tradisional. Saya nak kembangkan saya punya YouTube channel iaitu SAPE Guru. Di sana saya mengajar, buat konten mengajar SAPE dan juga saya ingin riliskan beberapa lagu original ke platform media. Dalam pada itu, peserta mewakili Miri iaitu Martinez Nyok Sebi telah meraih hadiah persembahan terbaik kemuncak SAPE Junior. Johan pertandingan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 dan piala. Turut hadir menyaksikan program tersebut adalah Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu dan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Mat Noh. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Ringgit dijangka diniagakan dalam julat 4.46 hingga 4.47 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ringgit diunjur diniagakan rendah berbanding dolar Amerika berikutan ketidaktentuan siling hutang Amerika yang boleh membantu mengukuhkan dolar mereka. Dolar Amerika mungkin mendapat manfaat daripada statusnya sebagai aset selamat kerana pelabur cenderung mencari aset selamat semasa ekonomi tidak stabil. Secara mingguan, ringgit diniagakan rendah berbanding dolar Amerika pada 4.47 daripada 4.43 yang dicatatkan semasa minggu sebelumnya. Pasaran niaga hadapan minyak sawit mentah MSM tempatan dijangka diniagakan rendah minggu depan. Ini berikutan prospek pengeluaran yang lebih tinggi pada Mei. Sebelum ini, Persatuan Pengilang Minyak Sawit Selatan Semenanjung memaklumkan pengeluaran pada 1 hingga 10 Mei lebih tinggi sebanyak 30% berbanding tempoh yang sama pada bulan lepas. Pengeluaran minyak sawit dijangka mencatat pemulihan kukuh pada Mei berikutan tempoh penuaian yang lebih panjang berbanding April kerana aktiviti itu tergendala ketika bulan Ramadan dan cuti umum Hari Raya Aidilfitri. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023 akan diadakan pada hari Ahad 14 Mei 2023.
bertempat di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Dan ikuti siaran secara langsung Amanat Perdana oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, serta Majlis Penyerahan Aspirasi Konvensyen Nasional Wanita dan Pemuda Kerajaan Perpaduan, juga pelancaran tekad bersama. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan, Madani, mengangkat agenda rakyat. Baik, ini perkembangan Sukan C Kemboja. Skuad e-sukan Mobile Legends Bang Bang MLBB berpeluang menghadirkan kilauan emas buat negara selepas layak beraksi di pentas akhir. Pasukan negara berjaya mara selepas menyingkirkan pasukan tuan rumah dengan keputusan 2-1. Jelas Muhammad Daniel Muhammad Fuad, ini adalah pencapaian tertinggi di lakar skuad negara bagi kategori ini sejak MLBB ditawarkan pingat pada 2019. So apa yang saya belajar sekarang ni, apa yang kita orang terapkan dekat tim ialah kita main untuk objektif, bukan main untuk kill. Menanti skuad negara di final ialah juara bertahan Filipina yang terlebih dahulu menewaskan Myanmar dengan keputusan 2-1. Beralih ke perkembangan badminton, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Mohamad Nurza Zakaria berharap dapat melantik Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM yang baharu dalam tempoh 3 bulan. Ini selepas ahli Majlis BAM sebulat suara menerima peletakan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif ABM sebelum ini, Michelle Chai. This has to be the CEO of the academy must be filled with, I think, a world-class caliber person that has the technical background from badminton and also has the world-class management skill that will inject professionalism into that body. Sementara itu, Tan Sri Mohamad Nurza Zakaria menggesa pengarah kejurulatihan perseorangan ABM, Wong Chung Han, menyelesaikan isu prestasi tidak menentu kem perseorangan negara. Jelasnya, Chung Han adalah individu bertanggungjawab untuk memperbaiki prestasi pemain perseorangan termasuk lelaki dan wanita yang semakin merudum. Bagi mengurangkan kadar kematian akibat lemas melibatkan golongan kanak-kanak, Kementerian Belia dan Sukan KBS melancarkan inisiatif baharu iaitu program kemahiran latihan asas sukan KLAS melibatkan sukan berenang. Menteri KBS Henayu berkata program yang baru memasuki fasa pertama itu menyasarkan seramai 720 orang kanak-kanak daripada keluarga B40 yang berusia 6 hingga 12 tahun. Saya percaya kalau kita ada kejayaan di lokasi ini, kita boleh dapatkan bajet yang lebih besar ataupun kita kena cari jalan bagaimana kita nak bantu bukan saja B40 tetapi bukan saja kanak-kanak lah, tetapi golongan lain B40 yang mungkin ada masalah tak tahu berenang. Tapi kenapa kita pilih kanak-kanak dulu? Kerana kanak-kanak umur ini dia tidak tahu menilai ini bahaya atau tidak. Situasi ini bahaya atau tidak. Itu sebab kita kena dedarkan mereka dengan ini. Tambahnya, program KLAS akan melibatkan 8 negeri termasuk Sabah, Sarawak, Johor dan Kedah. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Jangan lupa beramai-ramai ke Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di kawasan komersial Fasa 3, Taman Sri Gombak Batu Caves, Selangor malam ini. Terus setia bersama RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.